Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Malam ini kita akan menyorot dua isu penting yang sedang berlaku di peringkat global. Pertamanya, kita akan memahami apakah maksud protes besar-besaran yang berlaku di seluruh negara Turki, terutamanya di Istanbul. Apakah isu di sebalik protes anak-anak muda di Gezi Park ataupun di Taksim Square ini? Siapa yang katakan membawa obor protes sejak mula lagi, dan bagaimana kita melihat isu ini? Adakah kerajaan AK Parti goyah dengan tindakan protes ini ataupun mereka berdepan dengan cabaran baru bagaimana menangani isu alam sekitar dan sebagainya? Yang keduanya, kita akan melihat satu program yang bakal berlangsung pada 30 pada esoknya, pada esok hari, iaitu Global March to Jerusalem atau pergerakan global ke Baitul Maqdis. Apakah maksud untuk membebaskan bumi suci ini bagi umat Islam dari cengkaman Yahudi? Bagaimana kita dapat menyertai dari peringkat Malaysia dan sebagainya? Jadi dua isu utama yang akan kita bincangkan pada malam ini. Mungkin sebelum saya memperkenalkan dua tamu saya pada malam ini, saya mungkin terus bersama Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, penganalisis Timur Tengah yang kini berada di Perak. Assalamualaikum Prof. Datuk Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rizwan, mungkin kita sudah menganalisa sedikit protes di Turki dan sudah memasuki minggu kedua, saya rasa. Dan ini melibatkan bagaimana cara kerajaan Erdogan ataupun AK Parti menangani protes di Taksim Square dan juga bandar-bandar besar di seluruh Turki. Kenapa kita ingin meneliti semula? Kerana ada setengah pihak melihat tiada isu berkaitan dengan kemiskinan berlaku di Turki, tiada isu berkaitan dengan rasuah berlaku di Turki, tetapi isu berkaitan Gezi Park yang ingin dibangunkan semula sebagai barak Ottoman ini. Mungkin boleh bagi sedikit latar belakang. Ya, saya pernah pergi ke Gezi Park ini sebenarnya. Ya. Sebenarnya ia merupakan sebuah taman yang merupakan satu-satunya mengenai Green Lung ataupun kawasan hijau yang terdapat di Istanbul. Ya. Pada tahun 1997, pada waktu itu pada menterinya ialah Necmettin Erbakan, pernah mencadangkan untuk membangunkan kawasan ini dan membina sebuah masjid. Dia menjadi isu dan kawasan ini merupakan kawasan yang didiami oleh ramai golongan sekular. Oleh itu, kalau kita lihat gambar-gambar ataupun video yang berkaitan dengan kebangkitan ini, yang dipanggil sebagai kebangkitan, kita dapati mereka itu membawa potret Ataturk dan juga menggunakan bendera berwarna merah. Apa maknanya? Oleh itu, kumpulan yang menjadi dalang kepada apa yang dipanggil sebagai kebangkitan ini adalah kumpulan CHP ataupun Cumhuriyet Hak Partisi dan juga golongan Parti Pekerja. Mereka merupakan golongan yang telah ditewaskan dalam pilihan raya sebanyak 3 kali oleh Tayyip Erdogan. Dan kita tahu bahawa pilihan raya akan diadakan pada tahun depan. Dan ini merupakan suatu ruang untuk mereka mengembalikan peluang untuk mendapatkan kuasa. Oleh itu, saya melihat bahawa ini berkaitan dengan politik. Dan juga kalau kita lihat, Erdogan tidak boleh lagi bertanding untuk kali yang ketiga. Kerana Perlembagaan Turki menetapkan dia boleh untuk 2 penggal sahaja. Berlaku kekosongan pada waktu ini, dan kekosongan itu yang cuba diisi. Persoalannya, adakah Medan Taksim ini akan sama seperti Medan Tahrir ataupun Medan Trafalgar Square? Sebenarnya dia kawasan ini bukan merupakan kawasan yang berpusat. Dia merupakan kawasan yang terletak di luar, bukan di tengah-tengah Istanbul. Kalau nak disamakan lebih kepada Beyazid, bukannya di Taksim, tetapi media antarabangsa seolah menyamakan dia seperti di Tahrir dan juga di Trafalgar. Oleh saya melihat kebangkitan ini merupakan satu kebangkitan yang digerakkan oleh satu kelompok yang cuba untuk mendapat suatu bentuk kemenangan politik. Dan Erdogan sebenarnya tidak memperlihatkan gusar ataupun khawatir dengan perkembangan yang berlaku. Malah beliau meneruskan agendanya ke luar negeri. Malah beliau mengatakan kalau mereka boleh keluar puluhan ribu, beliau boleh membawa ke jalan raya jutaan penyokong-penyokongnya. Tetapi beliau tidak membuat demikian. Dan satu perkara lain ni, Nazri, saya nak sebutkan juga bahawa sebelum peristiwa ini, ada beberapa peristiwa lain yang menimbulkan juga kemarahan golongan sekular. Yang pertama, apabila AK Parti membuat satu peraturan menghadkan penjualan alkohol, arak, dan juga menghalang kegiatan-kegiatan yang dianggap di tempat awam. Itu juga diprotes sebelum ini secara terbuka. Bermakna sebelum kebangkitan ini, sudah ada protes yang lain. Oleh itu, protes ini merupakan protes yang merupakan kesinambungan daripada protes-protes sebelumnya. Dr. Rizwan,
Bagaimana protes ini mendapat orang kata pun sambutan begitu pantas dengan orang kata pun di kalangan anak-anak muda dan juga di seluruh Turki, dan pastinya ejen media sosial menjadi sekali lagi menjadi platform yang paling kata pun berkesan membawa suara-suara ini ke jalan raya, tetapi isu alam sekitar dibawa terus kepada isu politik dan tindakan agresif pihak polis itu menyebabkan isu ini menjadi kata pun meletup di Istanbul. Okey, kita harus melihat begini, bahawa CHP merupakan parti tertua di Turki dan merupakan satu-satunya parti sekular yang masih mampu bertahan di Turki. Dalam pilihan raya baru-baru ini, mereka merupakan parti kedua yang mendapat sokongan paling banyak. Oleh itu, mereka mempunyai kader-kader dan ejen seluruh negara. Dengan sebab itulah saya mengatakan tadi bahawa kalau kita melihat siapa yang merupakan para demonstran ini, jelas sekali merupakan pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong kiri, penyokong sekular dan merupakan penyokong pada CHP. Dan ini merupakan suatu perkara yang jelas memperlihatkan bahawa ia disokong oleh satu kelompok yang memang ada pengaruhnya. Bukan tiada pengaruh. Mereka ada pengaruh. Tetapi kebetulan kumpulan-kumpulan ini merupakan kumpulan yang mengambil kesempatan daripada isu yang berlaku. Dan isu ini seolah-olah mendapat tempat dan membuka ruang kepada satu kebangkitan. Dan saya tak fikir kebangkitan ini boleh membawa kepada satu perubahan politik seperti di Mesir ataupun di negara Timur Tengah yang lain, kerana ia merupakan kebangkitan yang dipelopori kumpulan sekular yang semakin terpinggir dalam politik Turki pada hari ini. Dr. Rizwan, pojok-pojok utama media di Turki mengatakan bahawa kuasa pemerintahan yang begitu kuat diperolehi oleh Erdogan dan juga AK Parti ini menyebabkan ciri-ciri authoritarian berlaku di Turki sekarang. Adakah itu isunya yang menjadi dominan? Saya kira begini, kerana parti-parti pembangkang telah cuba beberapa kali untuk mengurangkan pengaruh AK Parti, ternyata sekali dalam pilihan pertama mereka mendapat undi yang agak besar, kemudian yang kedua bertambah besar, yang ketiga lebih besar lagi, dan ternyata pada waktu ini dalam sejarah Turki inilah pertama kali di mana ekonomi Turki mantap, politiknya mantap. Oleh itu mereka melihat bahawa AK Parti ini merupakan parti yang sukar untuk digugat, dan ini menunjukkan bahawa sukar bagi parti pembangkang khususnya CHP untuk menggugat kekuasaan AK Parti pada masa-masa akan datang. Dan ini merupakan isu yang dianggap boleh menjadi atau boleh dijadikan sebagai ruang untuk mereka berbuat sesuatu bagi membolehkan kuasa AK Parti itu dipersoalkan atau dipertikaikan. Kerana kalau lihat di rekod, pemerintahan AK Parti dianggap sebagai pemerintahan antara paling demokratik dalam sejarah Turki sejak Perang Dunia Kedua. Okey, terima kasih Dr. Rizwan atas pandangan tersebut. Kita akan terus memantau isu di Turki dan mendapatkan pandangan Prof. Datuk Dr. Rizwan Osman. Terima kasih Prof. Itu tadi Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, penganalisis Timur Tengah, dan kita akan kembali dengan dua orang tamu yang sudah sedia untuk bercerita tentang perarakan global ke Baitul Maqdis. Kita rehat sebentar. Terima kasih kepada anda. Saya perkenalkan dua orang tamu saya yang akan bercerita tentang perarakan global ke Jerusalem. Dr. Muhammad Tahir Abdul Rahman, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Aqsa Sharif, orang kuat MyGMJ. Dan tak tidur malam nampaknya, Dr. Fauziah Muhammad Hassan, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Aqsa Sharif juga. Mungkin saya mulakan dengan Dr. Tahir. Ini bukan kata pun kali pertama kita Aqsa Sharif terlibat secara langsung dengan MyGMJ, tetapi ini merupakan satu acara tahunan untuk memperingati bagaimana kita perlu membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkeraman Zionis dan sebagainya. Tetapi mungkin kelainan bagi tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Global March tahun ini adalah kali yang kedua sebenarnya. Dan kalau tahun lepas kita membuat Global March ini pada bulan Mac bersamaan dengan the Land Day, memperingati Land Day. Tahun ini kita anjak sikit, kita buat kepada hari An-Naqsah. An-Naqsah. Yang kalau tengok betul-betul ni sebenarnya Global March tahun ini dia ada 3 significant event at the same time. Dicantumkan. Yesterday, hari semalam adalah Isra' Mi'raj. Semalam kan? Hari ini. Ramai berpuasa hari ini. Besok Global March Sebab besok Global March. So hari ini Isra' Mi'raj dan 7 hari bulan ini juga adalah hari seluruh negara Arab, negara-negara Islam yang lain menyati hari Six Day War. Six Day War. Dan juga
lagi satu ialah hari pada bulan ini juga adalah di mana Zionis telah merosakkan Masjid Al-Aqsa. Ya. Patut 3 benda yang penting yang berlaku pada tahun ini, pada Global March kali ini. Dan kalau kita lihat pula apa yang kita nak buat ni Global March ini ialah sebab kita nak merubah, bukan nak merubah semata-mata merubah, tetapi supaya kita ada perspektif yang lebih baik lagi. Sebab selama ini bila kita kadang-kadang sebut Palestin ini, kita hanya melihat seolah-olah Palestin itu adalah Gaza. Ya. Kan? Dan Gaza itu hanyalah Gaza lah tempat yang kita nak membantu. Sedangkan Gaza itu hanyalah satu bahagian kecil, 40 km, 10 km lebarnya di dalam satu Palestin. Sedangkan kita nak membebaskan Palestin ini adalah termasuk juga apa yang berlaku di West Bank. Yeah. Kita nak membebaskan Baitul Maqdis, Jerusalem dan sebagainya. Gaza is actually just under siege. Tapi West Bank adalah bank occupied. Yeah. Tanah-tanahnya yang dirampas, hak apa ni kemanusiaan dipijak-pijak, diinjak-injak. Dan kita melihat tentera Israel tu sentiasa berada di dalam West Bank, berbeza dengan Gaza. Dan kita kena ingat bahawa Baitul Maqdis, Jerusalem itu isytiharkan sebagai the eternal city of Israel. Itu satu bahagian di Gaza, satu bahagian di West Bank, dan lagi satu yang kalau kalau kita pergi di Gaza umpamanya, Israel yang dipanggil Israel itu, dia orang tak suka kita panggil dia Israel. Dia lebih suka kalau dipanggil itu sebagai tanah the occupied territory of Palestine. So kita sebenarnya ada tiga benda yang kita nak buat apabila kita menyebut tentang Palestin ini. So dalam JMJ ini, salah satu effortnya yang kita nak buat ini ialah supaya menyedari bahawa kita ada agenda lagi besar. Kita hendak supaya kita sedar bahawa ada benda yang besar kita nak buat, iaitu membebaskan West Bank dan bukan saja tertumpu di Gaza. Pada Dr. Fauziah pula pernah sampai ke Gaza dan sebagainya. Dalam masa yang sama, rakan-rakan Aqsa Sharif pun sedang berada di Gaza menghantarkan bantuan, melaksanakan projek-projek yang diamanahkan untuk dilaksanakan untuk rakyat Palestin di Gaza. Tetapi apakah signifikan bagi kita di sini dengan pelbagai perkembangan terbaru di dalam negara, di luar negara, di Timur Tengah, termasuk di Turki sekarang, dan tetapi masih kita terus memberi fokus kepada isu Palestin ini, pada pandangan Dr. Fauziah? Tak berapa faham. Ya, maksudnya mengapa kita terus memberi tumpuan pada isu Palestin? Okey, Palestin ni is an occupied land. Maknanya sebagaimana kita tahu pada tahun 1948 Israel telah ditubuhkan dan 55% daripada tanah Palestin telah diberi kepada Israel. Dan harinya Naksah ini apabila berlakunya 6 hari peperangan tu, Six Day War, 77% tanah Palestin telah diambil. Dan sekarang juga kalau kita lihat tanah-tanah di especially di West Bank masih diambil oleh orang Israel. Dan juga di Jerusalem itself mula-mula diambil west side, lepas tu di bahagian timur pun diambil, dan seluruh Baitul Maqdis telah diambil. Dan juga kita lihat bahawa proses untuk menjadi Baitul Maqdis tu as a Judaization, proses masih berlaku sampai sekarang. Jadi kita lihat dia nak kecilkan orang Arab di Baitul Maqdis dengan merobohkan tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka, dengan hanya mengatakan bahawa rumah kamu ni mengikut perlembagaan undang-undang Israel tak sah, jadi terpaksa roboh. Dan kalaulah dikata diberi permission pun untuk dia meminta kelulusan untuk membuat rumah ataupun nak buat renovation, dia mungkin tak dapat juga. So either way, you minta ke you tak minta, rumah itu akan diroboh juga. Jadi perjuangan kita memang mesti diteruskan. Dan as Dr. Tahir kata tadi, mungkin di Gaza kerana dikuasai oleh Hamas dan juga semua orang Palestin di situ, kita yang paling pentingnya perjuangan sekarang adalah untuk move kepada Baitul Maqdis dan juga West Bank. Global March to Jerusalem ini merupakan satu pergerakan global oleh pergerakan masyarakat madani, civil society,
Dan kita tahu juga pergerakan masyarakat Madani ini tercetus dengan hebat selepas serangan Mawi Marmara yang diketuai oleh rakan-rakan kita termasuk dari Malaysia dan juga dari Turki. Dan ini menyahut seruan semua rakan-rakan dari seluruh dunia, bukan sahaja dari kalangan negara Islam, bahkan yang paling lantang di kalangan negara Eropah. Begitu juga di Amerika Syarikat termasuk di United Kingdom. Kali ini Global March to Jerusalem sasaran untuk kata pun ingin dicapai oleh penganjur dan juga sekretariat. Dr. Tahir. Okay. Mungkin kita kena tahu sikitlah background penubuhan Global March to Jerusalem ni. Ia sebenarnya adalah satu usaha, satu effort oleh NGO dari negara-negara, beberapa negara yang sit down, duduk berbincang macam mana kita nak adakan satu program supaya kita lebih fokus kepada Jerusalem. Dan negara-negara inilah yang di sit down menubuhkan satu jawatankuasa yang dipanggil IEC, International Executive Committee, dan Malaysia adalah salah satu daripada 9 negara yang berada di dalam IEC ini. Dan IEC ini pula dia akan menjemput negara-negara yang dirasai akan bersama-sama di dalam Global March Jerusalem. Dan setakat ini kita saya tak ingat berapa lah, tapi almost all the negara-negara Islam dan juga negara-negara di Eropah, di Amerika, di Australia, semua ini adalah antara negara-negara yang kita target untuk bersama-sama lah dalam ini. Okey, kita akan dengarkan lagi apakah inti parti program MyGMJ kali ini, dan begitu juga pengalaman rakan-rakan Aqsa Sharif di Gaza dan juga di Tibin Barat, apa yang menyentuh hati mereka, mengapa kita perlu terus memperjuangkan nasib hak asasi Palestin dan juga tanah-tanah mereka yang dirampas oleh rejim Zionis. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Bulan Jun, Global March to Jerusalem akan berlangsung di seluruh negara, termasuk di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Mungkin Dr. Fauziah, yang menjadi kataupun perkara yang terus ingin dibangkitkan, terus diperjuangkan oleh rakan-rakan kita di Malaysia, malah di seluruh dunia, tentang nasib anak-anak Palestin, wanita dan juga mereka yang tinggal terkepung di Gaza. Begitu juga di Tibin Barat misalnya. Bagi pandangan Dr. Fauziah, mengapa kita perlu kataupun melihat isu ini bukan isu berkaitan dengan Islam, isu berkaitan dengan Arab, Palestin, tetapi isu berkaitan dengan hak asasi yang dicabuli? Ya. Pada tahun lepas, JMJ, kami ada membuat petition untuk seorang wanita yang nama Hamna Shalabi. Jadi dia telah dipenjara di Israel dan dia buat mogok lapar. Jadi pada tahun lepas kami sempat membuat petition dan alhamdulillah sebelum petition tu kita hantar kepada United Nations, Hamna Shalabi telah dibebaskan. Jadi kami membuat beberapa kajian bahawa ramai sebenarnya kanak-kanak dan juga wanita-wanita yang ditangkap terutama di West Bank dan dipenjarakan ke dalam penjara Israel. Dan kanak-kanak ni kadang-kadang tu kurang daripada umur 16 tahun. Dan bagaimana mereka, apakah kesalahan mereka yang menyebabkan mereka ditangkap? Biasanya mereka melempar batu. Melempar batu kepada siapa? Kadang-kadang mungkin kepada askar Israel. Tetapi kalau dia melempar batu kepada tembok, tembok yang mereka telah binakan, itu pun menjadi kesalahan yang sangat berat dan kadang-kadang mereka boleh dipenjarakan sehingga 20 tahun. Jadi ini adalah sangat inhumane dan tidak adil ya, kepada mana-mana manusia pun, insan pun. Begitu juga kepada apatah lagi kepada orang Palestin yang dikatakan telah di tanah jajahan mereka dijajah. Jadi kita merasakan terpanggil untuk membuat petition pada kali ini untuk memastikan ataupun memberi tekanan kepada kerajaan Israel dan juga memberi petition ini kepada United Nations Human Rights Committee supaya
kanak-kanak yang seramai 350 orang kanak-kanak sekarang pada masa ini masih berada di dalam penjara Israel. Dan juga ada dalam 14 orang wanita yang masih berada di dalam penjara Israel. Dan mereka kanak-kanak ini kita diberitahu bahawa bagaimana mereka ditangkap. Selalunya mereka ditangkap pada pukul 12 malam sampai pukul 5. Jadi askar ni datang ramai-ramai, bawa tank, bawa apa, pergi roboh rumah dan tangkap. Dan apabila ditangkap, mereka diseksa, diikat, diinterrogate dan sebagainya. Dan tidak dibela. Tak dibenarkan lawyer. Dan apabila mereka pergi ke court, Israel court, dia kadang-kadang dipaksa menandatangani dokumen dalam Hebrew. Dan mereka tidak faham. Pendakwaan jadi amat injustice, amat tidak adil sekali untuk perkara ini berlaku kepada kanak-kanak. Apatah lagi apabila mereka di dalam penjara, mereka tidak diberikan pendidikan. Walhal kalau kita ikut Geneva Convention, the Fourth Geneva Convention, education is a right for every child. So adakah memang amat tidak adil? Dan kita merasakan bahawa Israel tidak pernah tunduk kepada apa-apa UN resolution pun. Dan mereka bebas orang kata melanggar segala resolusi yang ditetapkan oleh pihak United Nations. Bagi Dr. Tahir, program yang dirancangkan oleh JMJ kali ini. Program JMJ ni kalau tadi saya cerita tadi peringkat antarabangsa. So kalau kita tengok di peringkat antarabangsa, ia bukanlah satu program yang dibuat oleh satu negara, umpamanya Mesir ke, tapi adalah daripada beberapa negara yang duduk sekali, termasuklah Malaysia, Indonesia dan Indonesia. Begitu juga kalau di Malaysia ni, dia saya ingin stress di sinilah, supaya jangan ada orang yang merasa bahawa ini adalah program satu NGO. Ia bukan satu program sebuah NGO, tetapi ia adalah program yang dirancang, yang dibuat dengan cara kerjasama antara NGO yang berada di Malaysia yang prihatin terhadap Palestin. Hanya Aqsa Sharif ini sebab dia telah berada di dalam IEC tadi, di dalam board IEC tadi. So kami Aqsa Sharif diamanahkan balik ke Malaysia, kumpulkan NGO ni kerjasama untuk jalankan JMJ ini. Akan bermula besok pada pukul berapa? Besok kalau ikut pada program kita, mudah-mudahan dengan berkat doa, tak ada hujan lebat, tidak ada thunderstorm, kita akan bermula seawal pagi. Seawal pagi itu adalah program-program yang tidak melibatkan publik sangatlah. Yang betul-betul the actual program akan bermula selepas pukul 6.45 petang. 6.45 petang. Di mana kita mempunyai bermula dengan konvoi yang melibatkan 130 biji superbikers, kelab superbike, dan lebih kurang 20 kelab kereta Livina akan melakukan lintas hormat. Lintas hormat di dataran kemerdekaan Shah Alam. Dan dia insya-Allah program ni akan dipenuhi dengan speech daripada NGO yang berada di Malaysia, juga lintas langsung untuk melihat JMJ di seluruh dunia. Tapi kita tumpu kepada yang bergerak ke arah Israel. So satu berada dalam Gaza, dan satu di Egypt, dan satu lagi di Jordan. Di Jordan. Dan seterusnya ada event nyanyian, syair dan sebagainya. InsyaAllah. Terus bersama rakan-rakan Aqsa Sharif dan juga badan-badan NGO yang bersama dalam MyJMJ esok di dataran kemerdekaan Shah Alam bermula 6.45 petang hinggalah kelewat malam, ke tengah malam. Saya rasa pelbagai atau cara padat yang sudah diaturkan oleh pihak pengatur dan pihak sekretariat. Terima kasih kepada Dr. Tahir, terima kasih kepada Dr. Fauzia, supaya semoga program esok sukses dan terus diberkati kerja-kerja baik yang dilakukan oleh rakan-rakan NGO ini, dan kita akan terus memberi perhatian terhadap isu di Palestin walaupun apa yang berlaku di seluruh dunia dan juga isu-isu yang lain berkaitan dengan hak asasi dan pencabulan hak asasi manusia. Terima kasih kepada anda. Teruskan bersama kami dalam Astro Awani dan hantarkan pandangan
sokongan anda ke platform yang kami sediakan di Facebook, Twitter dan sebagainya, dan jangan lupa melayari awani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.